Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam Jom Belajar Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Nasa. Jadi pada kali ini kita rehat-rehat sambil kita bincang-bincang sedikit satu tajuk yang seringkali timbul di dalam pembelajaran Bahasa Melayu, iaitu kata ganda. Namun cikgu tidak fokuskan kepada keseluruhan jenis kata ganda, karena seperti yang mana yang kita tahu bahwa kata ganda ini terbahagi kepada 4 jenis, yaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak, dan juga kata ganda berimbuhan. Namun pada hari ini kita cuma nak bincang-bincang sambil santai-santai, rehat-rehat, ataupun sambil minum kopi, sambil menjamah minum petang, ya. Kita belajar tentang kata ganda berentak. Sedikit kekeliruan bagi cikgu lah, bukan takat anak murid, cikgu pun keliruan juga. Sebab kalau dulu cikgu mengajar, kata ganda berentak ini dikenali dengan kata ganda bersajak. Namun kebelakangan ini ditukar menjadi kata ganda berentak. Dan kata orang, bahasa Melayu ini sendiri mengalami transformasinya yang tersendiri dari semasa ke semasa. Okey, kita teruskan dengan yang pertama, yaitu awan gemawan. Awan gemawan ini adalah awan-awan yang berkepul, yang berarak di langit. Awan yang berarak di langit itu kita panggil awan gemawan. Kalau kita ingat puisi Kekasih daripada Osman Awang, akan kutenun awan gemawan menjadi selimut malam. Dia menggunakan kata ganda berentak, awan gemawan. Baik, seterusnya yang kedua, batu batan. Batu-batu yang beraneka bentuk dan jenis. Seperti di bukit-bukit, di pantai-pantai, banyak jenis-jenis batu batan. Jadi kita gunakan batu batan. Beras petas. Beras petas ini adalah jumlah beras yang macam-macam, yang pelbagai. Contoh ayat macam orang kaya itu memberi beras petas kepada fakir miskin. Dia memberi banyak beras-beras. Calar balar. Calar balar ni maknanya luka-luka sedikit. Badan adik calar balar setelah terjatuh di atas batu ketika berlari. Calar balar habis. Desas desus. Desas-desus itu adalah kabar-kabar angin yang tak begitu jelas betul atau tidak. Sudah terdengar desas-desus mengatakan bahawa ada pelajar baru yang akan datang ke sekolah ini. Desas-desus, ya. Jelas. Gerak-geri. Gerak-geri maknanya tingkah laku. Gerak-geri lelaki itu agak mencurigakan. Ya, kita lihat tingkah laku dia nampak pelik sikit. Mungkin dia nak melakukan sesuatu yang tidak baik, anggapan kita. Gunung Ganang. Gunung Ganang adalah gunung yang banyak, dan ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu Gunung Ganang. Gunung Ganang di kawasan Banjaran Titi Wangsa itu nampak berbalam-balam. Gunung Ganang. Kayu kayan, yaitu bermacam-macam jenis kayu, dan biasanya difokuskan kepada kayu-kayu yang keras lah. Kayu keras, macam balak dan sebagainya. Hutan di negara kita kaya dengan kayu kayan yang bermutu tinggi. Okey, kayu kayan. Kuih muih. Beraneka jenis kuih, bermacam-macam jenis kuih, ya. Kuih muih. Kuih muih yang dijual di gerai Makcik Kia. Sungguh menyelerakan. Banyak kuih muih, ya. Lauk pauk. Beraneka jenis lauk, macam-macam jenis lauk. Lauk pauk yang dihidangkan di majlis kenduri itu cukup menyelerakan. Maknanya sedap sangat. Dengan gulai umbut pisangnya dicampur dengan dagingnya, dengan ayam masak merahnya, dengan ikan pekasam goreng. Wah, menarik. Rempah ratus. Rempah ratus maknanya beraneka jenis rempah. Macam jintan manis,
jintan putih, lada hitam, lada sulah, bunga cengkeh. Itu rempah. Pelbagai rempah ratus dimasukkan ke dalam masakan itu. Ya, macam-macam rempah dimasuk dalam itu. Okey? Nah, itu yang sedap tu. Okey. Sayur mayur. Sayur mayur maknanya sayur-sayuran beraneka jenis. Beraneka jenis dan banyak. Sayur mayur yang dijual di gerai itu segar-segar belaka. Banyak jenis sayur dan banyak jumlah sayur itu. Okey. Sorak-sorai, sorakan daripada orang ramai dan berbunyi yang agak kuat. Terdengar sorak-sorai dari para penonton yang menyaksikan pertandingan bola sepak itu. Ya, wah, bila ada jaringan gol semua pekat bersorak. Itu sorak-sorai. Jelas, jelas. Pandai-pandai semua ni. Sikit je cikgu cuma nak mengingat kembali saja apa yang pernah kita pelajari di dalam kelas. Suku Sakat. Suku Sakat ini adalah keturunan ataupun adik-beradik. Adik-beradik yang terdekat lah. Dia hanya mengundang suku Sakatnya sahaja ke majlis perkahwinannya. Apatah lagi perkahwinan zaman Covid ni tak boleh panggil ramai-ramai, kena jaga SOP. Betul tak? Ya, jadi dia pemanggil suku Sakatnya saja, adik-beradik yang terdekat. Ya. Okey. Seterusnya tanah taneh. Tanah taneh adalah tanah yang banyak dan luas. Ataupun ada jenis-jenis tanah yang tertentu di kawasan itu. Tanah taneh di kawasan itu akan ditanam dengan nanas. Dah tentulah kawasan itu kawasan gambut yang sesuai dengan nanas ya. Okay. Jelas? Jelas. Pasti jelas. Tindak tanduk. Tindak tanduk adalah tindakan atau pergerakan yang mencurigakan jugalah. Contoh, saya memerhatikan sahaja tindak tanduk kamu sejak dari awal pagi tadi. Maknanya mungkin seseorang itu mungkin dia asyik mengantuk je ataupun membuat sesuatu yang nampak orang lain tak selesa lihat dia. Takut-takut, ya, takut-takut tengok. Mungkin ada yang tak kenal kat mana ke. Ya. Okey, jadi apa yang cikgu terangkan tadi tentang kata ganda berentak tadi adalah hanya khusus kepada jenis-jenis kata nama. Okay, sekarang kita lihat pula kata ganda berentak ini yang khusus kepada kata adjektif, iaitu kata sifat. Bengkang bengkok, tak lurus. Jalan menghala ke Cameron Highland itu bengkang bengkok. Senang. Compang camping, koyak-koyak sedikit, koyak rabak. Pakaian yang dipakai oleh gelandangan itu compang camping. Maknanya dia bajunya ada mungkin terkoyak sana sini sikit, itu compang camping. Gopoh gapah, kelam kabut. Dia agak gopoh gapah meninggalkan tempat itu. Kelam kabut, mungkin dia dah tertinggal barang dan sebagainya, dia pergi. Mungkin dia ada sesuatu hal kecemasan, terpaksa dia pergi secara tergesa-gesa. Gopoh gapah. Gundah gulana, sedih, gilu. Hatinya gundah gulana mengenangkan nasib malangnya. Jadi sedih, melengung. Hingar bingar. Hingar bingar maknanya bising, bising sangat. Suasana di dalam kelas itu hingar bingar apabila ketiadaan guru. Cikgu tak ada, murid-murid dia tak kira dah SOP ke apa pun. Bising, hingar bingar. Kamu hingar tak? Masa cikgu tak ada? Jangan hingar, jangan hingar. Jangan hingar, nanti dia akan jadi kata ganda berentak, hingar bingar. Bila hingar bingar nanti semua akan turun jadi. Ya, hati-hati. Kacau bilau. Kacau bilau maknanya berlaku kekecohan. Kekecohan. Berlaku kacau bilau di stadium itu ketika pertandingan bola sepak dijalankan. Maknanya mungkin ada para penonton yang melemparkan objek-objek keras, objek-objek tumpul ke dalam padang. Mungkin tak puas hati dengan pasukannya kalah dan sebagainya. Jadi dia menimbulkan kacau bilau. Sehingga kadang-kadang terpaksa pasukan keselamatan, polis turun untuk mengambil tindakan.
Jangan buat macam tu. Jangan menimbulkan kacau bila walau di mana sahaja anda berada. Jadi itu dia kata ganda berentak dari aspek kata adjektif. Okey, ada lagi. Karut marut. Karut marut, iaitu kepercayaan yang bukan-bukan. Kadang-kadang orang percaya dengan mistik dan sebagainya, alam-alam gaib dan sebagainya ni. Usah percaya dengan cerita yang karut marut itu. Cerita yang pelik-pelik tak payah dengar lah. Buanglah, biarkan berlalu di angin lalu. Biarkan berlalu di bawah air yang mengalir. Wah, sesekali kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang menarik. Okey. Kusut masai. Kusut masai ini maknanya sesuatu yang macam mana cakap ya? Dia berserabut lah. Contoh senang, paling senang lah, kita bangun tidur, cuba kita lihat rambut kita dekat cermin. Cantik tak? Handsome tak? Dah tentu rambut kita kalau yang panjang tu dah macam hantu Kak Limah dah. Ibu menyikat rambut adik yang kusut masai itu. Rambut mengebang, tak kemas ya, itu kusut masai. Ataupun wajah dia pun kadang-kadang dikenali juga sebagai kusut masai. Tak kemas, tak cantik. Okey. Porak-poranda. Porak-poranda ini adalah keadaan yang tidak aman, tak tenteram, selalu bergaduh dan sebagainya. Contoh keadaan rumah tangga Encik Syahmi dan isterinya porak-poranda akibat campur tangan keluarga yang lain. Maknanya mereka suami isteri hidup aman damai, tetapi bila ada ahli keluarga yang lain, mungkin mak ayah, mungkin adik-beradik yang lain kacau dalam kehidupan keluarga mereka, mereka jadi dah tak aman, jadi porak-poranda dan mula nak bergaduh dan sebagainya. Itu masuk porak-poranda. Jelas ya? Okey. Jadi hidup dalam aman damai, jangan porak-poranda. Amal-amalkan. Ramah tamah. Ramah. Suka bertemu dengan orang, bercakap dan sebagainya. Dia seorang yang ramah tamah, seorang yang peramah. Pantang dia ajak bercakap, boleh bercakap ya. Kalau senang ni, sekarang ni orang panggil pula apa, makcik bawang kan? Apa? Ya apa makcik bawang. Makcik bawang jangan jadi makcik bawang sangat. Jangan ramah tamah sangat, nanti orang menyampah pula. Rio rendah bising. Cikgu leka sedikit, kamu dah bising, itu rio rendah. Ya. Rio rendah terdengar jeritan orang-orang kampung apabila seekor kerbau mengamuk. Seekor kerbau terlepas masuk dalam kampung tu. Rio rendah, lari berselerak, orang kejut ke kerbau tu. Kerbau tu tak sebab apa dia terlepas, dia masuk dalam kampung. Rio rendah satu kampung. Segar bugar. Segar bugar maknanya cukup segar. Segar bugar tanaman sayur-sayuran itu kerana dibaja dengan baik. Cukup bajanya, cukup airnya, cukup sinaran mataharinya, suburlah sayur itu dan sentiasa segar bugar. Akhir sekali iaitu terang benderang, cerah. Contohnya macam apabila kita nak menyambut hari raya ataupun sesuatu perayaan yang lain, rumah kita dipasang dengan lampu yang berwarna-warni, jadi rumah kita terang benderang. Rumah Hasni terang menderang kerana disinari lampu yang berwarna-warni. Okey, jelas ya? Jelas tentang kata ganda berentak yang kita sembang-sembangkan pada petang ini. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.